السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wahai manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah siang dan malam menjaga kamu, menciptakan kamu daripada asalnya satu, kemudian membiak baka menjadi manusia di kalangan lelaki dan juga perempuan. Maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu menyambung silaturahim, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memerhatikan kepada setiap gerak-geri yang kamu lakukan. Yang berbahagia saudara pengerusi majlis, yang sama-sama kita raikan, yang berbahagia Cik Gubak, pengerusi Solidariti Anak Muda Malaysia, yang pernah satu ketika dulu bertanding dalam pilihan raya umum tahun 2008 menentang Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Kalau dulu dia tidak kalah tetapi Khairi yang menang. InsyaAllah kita doakan pada pilihan raya kali ini giliran beliau pula untuk menang. Yang sama-sama kita hormati yang berhormat Datuk Haji Omar Muhammad, yang di-Pertua PAS kawasan, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Keropok, yang sama-sama kita raikan Al-Fadil Tuan Haji Zainuddin Saleh, Bendahari PAS kawasan, seluruh kepimpinan PAS kawasan, kepimpinan Dewan Pemuda PAS kawasan, kepimpinan Dewan Muslimat PAS kawasan, kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus menjayakan program kita pada malam ini, kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Yang pertama sekali kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini dapat sama-sama kita berhimpun sekali lagi di dataran Pasar Tani ini. Barangkali berhajat kepada satu nama yang sinonim dengan di sini merupakan perhimpunan sebagai simbol kebangkitan rakyat Bacok untuk sama-sama melaksanakan perubahan bagi mewujudkan sebuah kerajaan di peringkat Putrajaya. Atau kita seruah kepada pimpinan kita nak pun nama gapo sini Pak Wadil. Pasal susah kita nak sebut. Sekali Pasar Tani, sekali Pasar Malek. Dengan hari Pasar Tani, Malek, Pasar Malek. Tanya cegamuh, kita nak pun nama gapo payah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, alhamdulillah, Dewan Pemuda PAS kawasan dan saya dan rakan-rakan sudah menyatakan komitmen bahawa di peringkat Bacok ini insya-Allah kita akan turun sehingga ke akar umbi bagi kita menjelaskan kepada rakyat dengan sejelas-jelasnya apa yang sedang melanda negara kita pada hari ini. Yang hasil daripada itu nanti kita mengharapkan rakyat bangkit dengan kesedaran, bukan sahaja dengan semangat untuk berpilihan raya, tetapi rakyat akan membuat perubahan.
hasil daripada kesedaran yang dibangkitkan tadi. Tak kira siapa mereka, sama ada daripada PAS, sama ada daripada UMNO, sama ada daripada Parti Keadilan Rakyat, sama ada daripada MIC, MCA, DAP dan sebagainya. Kita mahu rakyat semua bangkit sebagaimana bangkitnya rakyat di Mesir untuk menumbangkan rejim Hosni Mubarak. Maka itu kita harapkan di Malaysia ini untuk kita sama-sama menumbangkan rejim UMNO dan Barisan Nasional. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, 2-3 malam yang lepas kita berceramah di Pasar Jelawat. Yang hadir bersama dengan kita pengarah strategi Parti Keadilan Rakyat, Saudara Fizi Ramli. Saya merasakan betapa tidak beruntungnya negara kita ini kerana dipimpin oleh pemimpin yang sangat menyeleweng, yang sangat korup, yang sangat tidak mementingkan soal kepentingan rakyat, yang melaksanakan dasar negara yang menindas dan menzalimi rakyat. Maka penindasan kezaliman tadi sangat tidak terkecuali terutama bagi kita rakyat di negeri Kelantan. Dan yang paling mengejutkan apabila dia mendedahkan satu dokumen secara bertulis dan berfakta dan diamanahkan kepada kita di perangkat bacok untuk menghadamkan dokumen ini supaya rakyat boleh meneliti dan faham inilah sebenarnya wajah pemimpin UMNO yang turun saban hari ke kampung untuk meminta rakyat bagi undi dan kepercayaan dalam pilihan raya umum yang ke-13 ini. Saudara-saudari sekalian, insya-Allah penerangan yang bakal disampaikan pada malam ini kita akan sentuh semua sekali. Kerana rakyat sudah perlu bangkit sekali ini dan tidak ada lagi peluang bagi kita. Kalau tidak pilihan raya ini, maka pilihan raya mana lagi kita akan buat perubahan. Apa yang kita lihat pada hari ini, negeri kita Kelantan secara terang-terangan pernah disebut oleh pengerusi Badan Perhubungan UMNO satu ketika dalam Dewan Undangan Negeri. Dia mengakui bahawa dialah orang yang bertanggungjawab bersama dengan rakan-rakan daripada UMNO dan Barisan Nasional menyekat peruntukan untuk disampaikan kepada Kelantan. Kita ingat bila dia mengaku mula zaman tahun 2004 mula, hari ini dia buat perubahan, dia insaf, dia kembalikan hak rakyat Kelantan. Tetapi apa yang berlaku para hadirin sekalian? Apa yang berlaku para hadirin sekalian? Kita boleh melihat depan mata kita dan saya bersama dengan beberapa rombongan 2-3 hari lepas kita bergadai nyawa pergi ke Songkhla. Kita tahu negara kita, jiran kita ini sangat tidak selamat dari segi keselamatannya. Tetapi kita beberapa rombongan buah kereta pergi ke Songkhla. Kita nak melihat adakah benar sebagaimana yang didakwa bahawa minyak yang ada di perairan Kelantan yang kalau tuan-tuan lihat sangat dekat dengan pantai Bacok ini dinaikkan dan dilangitkan ke Songkhla. Dan perjalanan yang hampir 3, 4, 5 jam saya bersama dengan Haji Jo dan juga beberapa rakan lain sampai ke tapak yang mendaratkan gas yang dicuri daripada perairan Kelantan. Ini kita boleh tengok gambar dia. Inilah tempat dia. Dan memang tercatat di situ kalimah Malaysia. Malaysia entah apa tak baca lagi. Boleh tengok situ. Dan kita ambil gambar. Amba cuba dengan beberapa rakan lain untuk masuk ke kawasan pembinaan tersebut. Bila kita nak masuk, askar sedadu tahap. Bila sedadu tahap kita turun berunding. Orang Sia ni dia mudah je. Bila kita turun kereta, dia ingat kita hormat ke dia. Dia pun sawadi kap saja. Kita kata nak masuk dalam, adalah jurubahasa seorang nak masuk dalam. Dia kata tak boleh. Tak boleh masuk dalam. Kita kata kalau tak boleh masuk dalam, nak ambil gambar saja tak apa dah. Dia kata kamera medal. Kamera pun tak boleh. Kita tanya lagi bapa tak boleh ambil gambar. Sedangkan kita bekerja sama, Malaysia tak bekerja sama untuk mendaratkan minyak di Songkhla. Maka dia kata sebenarnya alik kami tak ada masalah. Dia tu kecek kok kursi lah mau terjemah kok Melayu. Alik kami tak ada masalah, tapi yang menghalang untuk
sekali-kali tidak dibenarkan ambil gambar ialah kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia tak boleh ambil gambar. Dia takut kita ambil gambar, kita balik tunjuk kepada rakyat. Inilah kejahatan, kezaliman pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Alhamdulillah, bila-bila tak bui pun tahu kita dia ada M16, dia ada chopper. Negara Sia ni bukan di Malaysia ni. Amo pergi sebuah kereta, 2 buah kereta chopper kat sana. Kita ambil gambar curi dan tuan-tuan boleh melihat. Napu api supaya kita dikertih. Napu api tu lulu menandakan memang benar ini adalah hak rakyat Kelantan, hak rakyat Bacok yang dilarikan ke Selatan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila kita menemu ramah salah seorang daripada mokcik hodok jual air tepi itu, kita tanya semenjak daripada zaman bila lagi adanya loji pendaratan dan penapisan minyak di sini? Maka dia kata semenjak tahun 2005 lagi. Maknanya tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan salah seorang yang ada di Bacok kita, ketua bahagian UMNO Bacok, yang dia kata kalau sekiranya adik kakak Uni Amba, you help me, I help you. Demo tolong kawal sekali ni, kawal tolong demo. Kita nak bawa Bacok baru, Bacok maju. Tapi kita nak tanya, mula-mula dia menang mula tahun 2004 sebagai ahli yang berhormat Parlimen Bacok, sedangkan tahun 2005 minyak kita rakyat Bacok dirampak dan dilarikan ke Songkla. Dia buat apa? Dia buat apa? Kalau tahun 2003 minyak naik ke Songkla kita boleh terima. Tapi sekarang ini fakta menunjukkan tahun 2005 adalah tahun pertama minyak kita didaratkan di Songkla. Maka manusia seperti ini kelak ataupun tidak? Tiba-tiba dia turun kapung, adik kakak tolong amo sekali, amo tolong adik kakak pula. Mula aku tolong dah mu warai minyak aku ke Songkla. Para hadirin dirahmati Allah SWT sekalian, yang kedua saya nak sebutkan pada malam ini bagaimana dakwaan ketua pemuda UMNO Malaysia yang menyatakan memang kita tak bagi duit royalti kepada rakyat Kelantan, tapi kita bagi wang royalti kepada satu jawatan kuasa yang diuruskan oleh ketua UMNO bahagia Bacok. Tuan-tuan tahu tak berapa jumlah wang royalti? Kalau benar sebagaimana dakwaan Khairi Jamaluddin, jumlah wang royalti yang sepatut diterima oleh rakyat Kelantan semenjak daripada tahun 2004 sampai tahun lalu sudah melebihi angka 7 bilion ringgit. Hal ni adik kakak walaupun berulang kali yang berhormat Datuk sebut, Amba sebut, tapi kita kena sebut sama 7 bilion bukan angka yang sedikit, tetapi 7 bilion adalah cukup untuk pembangunan yang besar bagi sebuah negeri Kelantan. Kenapa tuan-tuan? Kita memerintah Kelantan pada hari ini hanya menggunakan peruntukan yang sangat berhemah, hanya sekitar 600 juta ataupun 500 juta saja. Coba bayangkan 7 bilion wang rakyat Kelantan yang dilarikan oleh petualang-petualang ini. Adakah kita reda bagi rakyat Kelantan untuk memberi undi sokongan kepada mereka? Nak bui ke tak? Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, baru-baru ni kita menubuhkan satu NGO yang saya sendiri sebagai ketuanya. Kita namakan NGO ini Solidariti Anak Bacok, untuk royalti dan pendaratan minyak di Bacok. Kita nak sekiranya dapat royalti, kita nak. Kalau tak dapat royalti sekalipun, kita desak supaya Petronas dan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional mesti menghormati sistem federalisme dalam negara kita dengan memberikan hak pendaratan minyak di Kelantan. Dan bila minyak darat di Kelantan, maka rakyat Bacoklah yang dapat keistimewaan, kebaikan yang banyak, kerana yang mulia Tuanku Al-Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima, dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang ke-12 telah pun menyatakan beta berharap supaya minyak didaratkan di perairan Kelantan, kerana kita telah memperuntukkan tanah seluas 4,000 ekar bagi zon perindustrian petroleum. Tiba-tiba minyak nak didaratkan di Kertih Kemamai pula.
Tiba-tiba minyak kita nak dilarikan ke negeri Johor pula. Sedangkan jarak di antara Telaga Minyak, Bumi dan Suria Selatan dengan Pantai Bacok hanya sekitar 140 km. Tapi kalau nak bawa minyak ke Kerteh di Terengganu, maka jaraknya 336 km. Ni satu lagi kejahatan kepimpinan UMNO dan juga Barisan Nasional. Jahat ataupun tidak? Bapa yang kau nak pergi uduh sangat nak lari minyak kita sampai ke negeri lain? Dulu awak lari ke Songkla. Sedangkan kalau sekiranya kita mendapat peluang pendaratan minyak di Bacok, walaupun royalti dia tak bagi, tapi jalan rayanya makin meningkat. Amo tengok sendiri kawasan pendaratan minyak di Songkla, bagaimana lori-lori tangki dia bukan lagi menggunakan minyak diisi hak purah tu. Lori taki, lori hak besar-besar ni semuanya menggunakan gas NGV. Semuanya menggunakan gas NGV. Kelas standard. Kenapa? Dia dok beratur nak ambil gas daripada tepat darat minyak. Gas apa tuan-tuan? Gas kita orang Kelantan, gas kita orang Bacok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab tu kalau amo dulu tepat pada pemimpin UMNO, amo berasa malu, tak ada muka nak letak. Sekiranya nak turun ngajak rakyat supaya undi sekali lagi, sedangkan mereka pernah menganiaya, menzalimi, merampas hak, menafikan hak rakyat Kelantan dan juga rakyat Bacok. Kalau minyak naik Bacok dikemaskan sana, maka peluang pekerjaannya banyak. Sebagaimana Sinar Harian buat ulasan, dia kata Menteri Besar Johor menjawab dalam sidang Dewan Undangan Negeri Johor, sekiranya minyak didaratkan di negeri Johor, adakah Johor berhak mendapat royalti petroleum? Ada tu wakil di Johor, UMNO. UMNO tanya, kalau minyak naik Johor walaupun minyak Kelantan, adakah Johor boleh royalti juga? Menteri Besar kata sepatut kena boleh lah. Oh alah ke dia sepatut kena boleh. Tapi ada kerana tu dia kata tak boleh sebab bukan minyak kita, minyak orang lain. Walaupun begitu kata dia, tak, kalau minyak tak boleh, kalau royalti tak boleh pun, tapi bila minyak mendarat di Pengerang, Johor, maka rakyat kawasan sekitar akan mendapat peluang pekerjaan profesional berjumlah 4,500 peluang. Separuh mahir 40,000 kerja. Ni tak kira lagi kedah-kedah boleh nego, orang boleh ambil taksi, orang boleh bawa kereta sewa. Akan membangun kawasan tersebut. Kalau benar nak bawa Bacok baru Bacok maju, Bacok baru Bacok maju, sila daratkan minyak di Bacok, wahai ketua bahagian UMNO Bacok. Setuju ataupun tidak? Kita mengatakan ini adalah merupakan referendum. Kita sekiranya minyak tidak didaratkan di Bacok, maka silanya UMNO dan Barisan Nasional daripada bumi Bacok pilihan raya umum ke-13 ini. Setuju ataupun tidak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, akhirnya saya nak sebut dan berpesan, sekarang ni dia turun ke bawah, bawa kani piti, tak tahu piti mari mana, bakal dia masuk akaun mula. Sini ni tak habis nak jawab lagi. Dan kita telah pun menyatakan komitmen, saya bersama Rafiz Ramli dan rakan-rakan yang lain daripada Dewan Pemuda Negeri telah buat sidang akhbar, dan kita menyatakan komitmen kita sanggup bekerja dengan polis ataupun SPRM untuk membantu penyiasatan melalui beberapa kes dan transaksi keuangan yang sangat meragukan yang melibatkan timbalan Menteri Keuangan yang ada di Bacok ini. Kalau inilah wajah pemimpin-pemimpin UMNO, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya turun mari Bacok lah ni, naik rumah-rumah, adik kakak nak berapa? Nak 500, dia bila-bila bui. Adik kakak nak 100, dia bila-bila bui. Adik kakak nak 50 riyal, pak kata bila bui lalu. Tapi kena ingat adik kakak, apa yang dirompak daripada rakyat Bacok, apa yang dirompak daripada rakyat Kelantan, jauh lebih besar daripada itu. Supaya hari awak cerita di Kuala Lumpur, ada orang dapat taksi, bawa kereta sewa, dia masuk lorong gelap, siapa di lorong gelap, orang mari tuak pistol di kepala. Tolong, kalau motor tunggu aku pedih. Dia pun tolong.
Puan-puan kata bedui ada dia pun bui bedui. Kad kenalan ada, kad kenalan dia pun bui kad kenalan. Kad kredit dia pun bui kad kredit. Dia dia berabu. Hobi ni dia gelar pun bui lagi. Puan-puan buat lagi. Tinggal orang ni dengan bini dia di lorong gelap. Puan-puan pergi sekerak hulu kelip. Mereka lagi kata dia kan. Pergi sekerak hulu kelip. Puan-puan kata mari sini Pak Mak. Ambil lah 50 riyal Pak Mak. Bapa? Amo sia Pak Mak jalan kaki ambil tambah waktu likum. Dia pun Pak Mak pergi ada polis. Pak Mak kata polis. Tos kaca lah puan-puan sana baik sungguh. Walaupun dia rokok amo dia lagi 50 riyal kat bawa tambah kelip. Lagu ni lah wajah pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Dia rampak wang kita. Jumlahnya 7 bilion. Dia turun ke kampung-kampung. Menggula-gulakan rakyat. Dengan hanya 400-500 riyal. Adakah adik kakak semua boleh buat pertimbangan? Adakah adik kakak semua nak memberi undi kepercayaan kepada orang lagu ni? Kita kena ingat dan kita kena cerdik. Kita rakyat Kelantan ini merupakan rakyat yang lebih dulu cerdik dari segi politik dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Dan kita janganlah terlalu tidak ada harga diri. Terlalu tidak ada harga diri. Ustaz Nasir dia kata kalau boleh 500 riyal, kita pergi supermarket, naik atas nembel, kita timbang. Berat kita berapa? Naik timbang, berat kita ada 50 kilo, 50 kilo berat. Tak, 50 kilo. Ataupun 100 kilo berat. Coba kita bagi dengan 500 riyal. Jatuh lebih kurang dalam 5 riyal aja sekilo. Lega kita lebih kurang 500 riyal aja sekilo. Tetapi bukan soal kewangan yang kita pentingkan. Kita nak supaya kerajaan lebih telus dan adil dalam mengagihkan kekayaan kepada rakyat. Walaupun kita berlainan politik dengan mereka, setiap kali muktamar mereka, mesyuarat agung mereka bangkit, kitalah pejuang bangsa Melayu. Kita pejuang bangsa Melayu. Kalau pejuang bangsa Melayu, Kelantan 98% adalah Melayu. Mengapa disekap peruntukan dan projek kepada Kelantan? Mengapa siapa kita merempak terpaksa buat lebuh raya sendiri? Tetapi alhamdulillah rakyat Kelantan sentiasa kemas dan kental. Dari segi jiwa politik, kita tidak sekali-kali tunduk kepada desakan dalam rupa bentuk penindasan seperti ini. Bahkan insya Allah kita sama-sama bangkit membuat perubahan. Bukan UMNO Bacok kita kuburkan, bukan sahaja UMNO Kelantan kita kuburkan. Insya Allah UMNO di Peringkat Putrajaya bakal beralih kerajaannya kepada Pakatan Rakyat insya Allah. UMNO nak ambil, nak petikan sebagaimana Ismail Haniyah sebut, Perdana Menteri Palestin sebut. Dia kata ajaibnya penjara Mesir ini, apabila masuk Nabi Yusuf AS ke dalam penjara, Nabi Yusuf pernah dipenjarakan, maka Nabi Yusuf keluar daripada penjara menjadi seorang raja di Mesir. Begitu juga dengan Dr. Mursi, apabila dipenjarakan di zaman Husni Mubarak, dan Dr. Mursi keluar daripada penjara, akhirnya dilantik menjadi presiden bagi negara Mesir. Insya Allah tuan-tuan, tak pelik bagi negara kita Malaysia pun, bekas orang yang pernah masuk penjara akan dilantik menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-13. Dan orang yang pernah menjadi Perdana Menteri ini, tak mustahil dan tidak pelik kita akan sumbak dalam penjara pula insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.